Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk peningkatan kes bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia. Di sini saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan yang terlibat. Yang pertama, Nur Sofia Atikah binti Aizam Nizam, AP 210528. Yang kedua, Fatin Nasuha binti Zorimi, AP 210452. Yang ketiga, Umairah binti Ma'azahar, AP 210020. Yang keempat ialah Nur Amni binti Bahari, AP 210198. Yang kelima, Nurul Al-Fatihah Q binti Muhammad Q, AP 210354. Yang keenam, Nurul Raudah Umairah Ayuni binti Muhammad Ghazali, AP 210474. Yang ketujuh, Raihana Akila binti Hamidi, AP 210172. Yang ke-8, Nur Al-Shifa binti Hairi, AP 210140. Yang ke-9, Akila Farhana binti M. Abdul Razak, AP 210168. Dan yang terakhir ialah Rafaela Alexandra binti Charles, CF 210218. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan pengenalan tentang bunuh diri. Sejak kebelakangan ini, isu bunuh diri dalam kalangan remaja di Malaysia telah menjadi topik yang hangat dibincangkan dalam kalangan rakyat Malaysia dan menjadi isu yang sangat membimbangkan. Membunuh diri bermaksud kematian seseorang yang disengajakan. Asal perkataan suicide dalam bahasa Inggeris adalah diambil daripada dua perkataan Latin iaitu sui bermaksud diri dan cadere bermaksud untuk membunuh. Dalam fahaman Greek pula, bunuh diri adalah salah satu tingkah laku rasional yang membenarkan manusia untuk mengawal kematian mereka. Kamus Dewan edisi keempat pula mendefinisikan bunuh diri sebagai seseorang yang mengambil nyawa sendiri dengan sengaja. Bunuh diri dilihat sebagai satu tindakan manusia yang menyebabkan kematian kepada diri sendiri, di mana dalam kebanyakan keadaan si pelaku telah menunjukkan keinginan mereka untuk membunuh diri. Bunuh diri boleh berlaku secara spontan dan juga secara dirancang, di mana pelaku biasanya memperlihatkan tanda-tanda amaran melalui pernyataan lisan ataupun meninggalkan surat atau nota terakhir. Sebahagian daripada niat asal mereka yang cuba membunuh diri sebenarnya bukan untuk mati, tetapi sebagai salah satu cara menunjukkan tekanan dan meminta pertolongan. Kini, terlalu banyak kes bunuh diri dicatatkan di seluruh negara dan masalah ini seolah-olah seperti tiada jalan penyelesaiannya yang tersendiri. Individu yang terfikir untuk membunuh diri ini mempunyai ciri-ciri menghadapi masalah mental. Terdapat dua jenis idea bunuh diri. Yang pertama ialah idea bunuh diri pasif, di mana orang yang terfikir hendak membunuh diri ini akan mula terasa hidupnya tidak berbaloi, terasa diri tidak berguna dan merasakan orang-orang sekelilingnya akan gembira jika dirinya sudah tidak ada lagi. Boleh jadi dirinya berharap semasa waktu tidur dirinya tidak akan bangun lagi pada keesokan harinya. Kedua ialah idea bunuh diri aktif, merujuk kepada tahap bunuh diri yang lebih bahaya, iaitu wujudnya niat atau perancangan yang teliti untuk menamatkan nyawanya sendiri. Jika kamu terasa nak lompat daripada bangunan tinggi atau nak gantungkan diri, ini menunjukkan idea bunuh diri yang terdapat di dalam fikiran semakin teruk dan parah.
Di sini saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian kami. Bunuh diri bukanlah merupakan satu isu baru. Kini penekanan diberikan kepada isu bunuh diri bagi mengenal pasti tingkah laku yang berisiko tinggi kepada perlakuan dan tindakan bunuh diri. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dalam insiden bunuh diri di kalangan remaja. Ia boleh dikaitkan dengan falsafah yang mengandungi unsur seperti kebebasan seseorang untuk membuat pilihan mereka tersendiri, iaitu liberalism dan eksistensialism. Walaupun kedua-dua falsafah ini mendorong manusia untuk meneruskan hidup dan tidak menggunakan kematian sebagai jalan keluar dari segala dugaan hidup, terdapat juga manusia yang tidak memahami sepenuhnya pesanan yang dikemukakan oleh falsafah-falsafah ini. Jadi, kajian ini akan membincangkan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan kes bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia yang semakin berluasa pada masa kini, dan sejauh mana sensitiviti masyarakat tentang kes bunuh diri. Berdasarkan kajian perkembangan bagi kes ini berkait rapat dengan tahap kesihatan mental masyarakat yang mempunyai masalah kewangan, konflik antara keluarga, persekitaran dan perhubungan antara rakan-rakan juga menyumbang kepada niat bunuh diri. Oleh itu, kajian yang kami gunakan ialah kaedah kajian kualitatif, iaitu kajian kepustakaan. Kepustakaan merupakan kaedah yang digunakan oleh pengkaji untuk mencari maklumat tambahan yang berkaitan dengan kajian. Kajian kepustakaan menggunakan sumber daripada perpustakaan dan juga laman-laman web seperti jurnal ataupun artikel yang mempunyai informasi tentang kajian ini. Pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan untuk mencari maksud-maksud perkataan melalui pembacaan daripada kamus Dewan Bahasa. Kajian kepustakaan merupakan satu kaedah yang banyak memberi maklumat kepada pengkaji dalam menghasilkan kajian ini. Kebanyakan informasi diterima daripada bacaan akhbar dan juga sumber internet. Jadi, melalui kajian ini, pengkaji dapat mengetahui lebih lanjut mengenai kes bunuh diri di dalam kalangan pelajar supaya dapat dielakkan perkara tersebut berlaku. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Menurut Kamus Dewan Bahasa, pernyataan adalah kata-kata yang menyatakan atau mengumumkan sesuatu, pemberitahuan, pemakluman, manakala masalah pula bermaksud sesuatu yang memerlukan penyelesaian perkara atau keadaan yang menimbulkan kesukaran atau kesulitan. Melalui kajian ini, apa yang dapat kami lihat, terdapat sesetengah individu yang mengatakan bahawa niat bunuh diri dapat ditafsirkan sebagai satu pemikiran atau keinginan individu yang ingin menamatkan riwayat hidupnya. Oleh itu, dalam kajian ini, kami ingin mengkaji tentang peningkatan kes bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia yang semakin membimbangkan masyarakat. Peningkatan terhadap kes bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Yang pertama ialah mempunyai masalah dalam keluarga, konflik antara keluarga dan perhubungan antara keluarga yang menyumbang kepada niat seseorang untuk membunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, perkara sebegini perlu diambil serius kerana masalah ini boleh mendatangkan bahaya kepada ramai pihak dan boleh mendatangkan isu-isu yang merosakkan imej negara akibat daripada peningkatan kes bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia. Berdasarkan statistik kes bunuh diri di setiap negeri dari tahun 2011 hingga tahun 2021, majoritinya adalah semakin meningkat. Oleh hal yang demikian, kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji sejauh mana sensitiviti masyarakat tentang kes bunuh diri di Malaysia. Sensitiviti masyarakat tentang kes bunuh diri di Malaysia adalah merupakan salah satu permasalahan dalam kajian. Hal ini sekiranya masyarakat mengambil berat dalam hal sebegini
tentunya jumlah kes bunuh diri tidak akan meningkat di Malaysia. Oleh itu, keprihatinan masyarakat juga amat penting kerana ia mampu membantu individu-individu yang mempunyai masalah seperti mendengar luahan atau membantu individu tersebut menyelesaikan masalah mereka. Kepentingan kajian. Terdapat 3 kepentingan kajian yang digunakan dalam menyelesaikan tugasan ini. Kepentingan kajian yang pertama adalah untuk menyelesaikan faktor yang menyebabkan berlakunya kes bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia. Hal ini kerana kebanyakan masalah yang wujud berpunca daripada masalah bersama ahli keluarga dan pada akhirnya menyebabkan berlakunya tekanan yang melampau. Perkara ini menjadi salah satu faktor yang utama dalam peningkatan kes bunuh diri di Malaysia. Faktor lainnya mungkin disebabkan oleh tekanan perasaan atau tekanan mental yang melampau akibat mempunyai masalah percintaan. Kepentingan kajian yang kedua pula ialah mengetahui siapakah golongan atau individu yang sering terlibat dalam kes bunuh diri. Kejadian ini berkemungkinan tinggi disumbangkan oleh golongan remaja kerana golongan ini lebih memikirkan percintaan atau kerap mengalami tekanan emosi. Tekanan emosi yang berlaku ini berpunca daripada masalah kewangan yang dihadapi sehingga mereka perlu melakukan 2 kerja dalam satu masa yang sama. Ia akan memberikan kesan kepada golongan remaja terutamanya yang bersekolah dalam menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru dan juga memberikan tekanan terhadap emosi yang tinggi kepada mereka. Kepentingan kajian yang terakhir pula ialah cara untuk mengatasi kes bunuh diri daripada berleluasa. Pelbagai langkah efektif yang perlu dilaksanakan bagi membanteras jenayah bunuh diri daripada terus meningkat secara mendadak. Pihak yang bertanggungjawab perlu melakukan satu majlis ilmu yang berkaitan kekuatan emosi dan mental bagi membantu individu atau golongan yang memerlukan sokongan. Hal ini sedikit sebanyak mampu membantu mereka yang mempunyai masalah untuk mendapatkan sokongan daripada pihak masyarakat yang prihatin. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang digunakan bagi menyelesaikan tugasan ini. Yang pertama ialah mengenal pasti faktor berlakunya kes bunuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua ialah siapakah golongan atau individu yang sering terlibat dalam kes bunuh diri. Dan yang terakhir ialah langkah mengatasi masalah bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membentangkan faktor-faktor berlakunya kes bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia. Kes bunuh diri dapat dikaitkan dengan pelbagai falsafah. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan kes bunuh diri berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Faktor pertama yang paling ketara ialah tekanan hidup yang mendorong seseorang itu ingin membunuh diri. Hal ini dikatakan demikian kerana tekanan hidup yang terlalu beban bagi seseorang dan tidak mampu menanggungnya, lalu mengambil kesempatan untuk mengambil nyawa sendiri. Mereka beranggapan dengan bunuh diri, maka semua penderitaan yang dialami akan hilang. Tekanan hidup atau stres juga dikatakan pembunuh dalam senyap. Hal ini kerana tekanan hidup ini tidak mengira usia dan jantina. Ia boleh termasuk remaja, dewasa dan juga warga tua. Misalnya, rakyat Malaysia mengalami masalah keluarga yang boleh menjejaskan kesihatan mental seseorang. Justru, semasa individu berhadapan dengan krisis atau perubahan yang mendadak dalam hidup, reaksi normal yang akan ditunjukkan adalah seperti perasaan risau, takut, sedih, tertekan, keliru, malah juga boleh mendatangkan emosi marah yang melampau. Jelas di sini bahawa tekanan hidup atau stres penyumbang utama rakyat Malaysia nekat untuk membunuh diri. Faktor yang seterusnya adalah masalah kewangan.
Masalah kewangan boleh dikatakan amat ketara mengapa seseorang itu membunuh diri. Tambahan lagi, Malaysia merupakan negara membangun dan kadar pengangguran Malaysia amat tinggi saban tahun. Masalah kewangan yang dihadapi rakyat Malaysia semakin teruk apabila kos sara diri yang meningkat. Oleh itu, rakyat Malaysia hilang hala tuju lalu mengambil jalan singkat untuk mengambil nyawa sendiri. Akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberi kesan yang amat besar kepada setiap individu dan semestinya rakyat Malaysia tidak terkecuali. Akibat COVID-19, rakyat Malaysia ramai yang kehilangan pekerjaan. Seterusnya, faktor terakhir yang akan dibincangkan ialah lemah pegangan agama dalam diri. Seseorang yang lemah atau kurang didikan agama dalam kehidupan tidak dapat dinafikan boleh menjejaskan pemikiran seseorang. Misalnya, Islam mengajak umatnya supaya menghargai kehidupan yang dipinjam oleh Allah dan sentiasa sabar dan redha dengan kedukaan yang diberi. Pegangan kepada agama dan mempraktikannya cara hidup beragama telah menjadi kurang penting bagi setiap lapisan masyarakat di Malaysia. Fungsi agama yang asas telah diancam kemajmukannya, di mana unsur penting ini yang boleh mengintegrasikan individu dengan masyarakatnya menjadi lemah. Lemah pegangan agama dalam diri seseorang itu juga boleh menyebabkan oleh ibu bapa yang kurang memberi didikan agama sejak dari kecil. Alangkah pentingnya sesebuah keluarga yang mengamalkan nilai keagamaan dan mempraktikannya. Didikan agama amat penting, terutamanya melibatkan nilai moral dan kelakuan seseorang. Bagi objektif 5.2 pula, siapakah golongan atau individu yang sering terlibat dalam kes bunuh diri? Okey, seperti yang kita tahu, bunuh diri ini merupakan satu perbuatan yang amat jarang terjadi di Malaysia pada zaman dahulu. Namun, kini ianya telah menjadi kebiasaan yang dapat kita dengar dalam kalangan rakyat Malaysia. Malah, peratusan kes bunuh diri ini sentiasa meningkat saban tahun. Jadi, siapakah golongan atau individu yang sering terlibat dalam kes bunuh diri ini? Bagi menjawab persoalan tersebut, berdasarkan apa yang kita lihat sekarang, kebanyakan golongan atau individu yang sering terlibat dalam kes bunuh diri ini adalah golongan remaja, khususnya para pelajar. Kecenderungan remaja untuk membunuh diri adalah disebabkan oleh pelbagai faktor di sekeliling mereka. Dalam erti kata lain, remaja kini sudah mampu untuk membuat penilaian terhadap tindakan orang lain walaupun mereka baru sahaja masuk ke dalam fasa peralihan usia. Apa yang kita maksudkan dengan fasa peralihan usia? Okey, maksud fasa peralihan usia adalah peralihan umur dari kanak-kanak kepada remaja. Contohnya, ketika di fasa peralihan usia, remaja lebih memerlukan dorongan serta sokongan daripada ibu bapa atau orang sekeliling mereka. Jadi, pelbagai tekanan yang boleh timbul semasa meningkat remaja dan antaranya adalah masalah kekeluargaan, persahabatan, percintaan atau hubungan dengan orang sekeliling. Berdasarkan sebuah fakta, remaja yang menyatakan hasrat mereka untuk membunuh diri seharusnya dianggap serius. Mereka hanya memerlukan tempat untuk bercerita dan telinga yang mampu mendengar dan memberi perhatian kepada mereka. Mereka juga akan memberi petanda yang jelas atau sama-sama dalam menyatakan hasrat mereka. Antara contoh ayat yang mungkin mereka gunakan dalam memberi petanda adalah hidup ini sia-sia sahaja atau keluarga, kawan-kawan, kekasih lebih bahagia tanpa saya. Jadi kita perlu lebih berhati-hati dan peka serta bertindak dengan cepat agar dapat menyelamatkan nyawa mereka. Dalam hal ini, semua pihak perlulah memainkan peranan sama ada diri sendiri, ibu bapa atau orang sekeliling. Jika kita berada dalam situasi begini, janganlah kita cuba untuk menilai tingkah laku mereka dari sudut yang negatif kerana kita tidak berada dalam kasus yang sama. Seharusnya diingatkan, walaupun banyak tekanan dan masalah yang timbul, bunuh diri bukanlah satu jalan penyelesaian yang terbaik. Langkah mengatasi masalah bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia.
Cara untuk menghentikan kes-kes bunuh diri sepenuhnya seolah-olah agak mustahil, tetapi kita sekurang-kurangnya dapat mencari jalan untuk mengurangkan bilangan itu secara drastik. Salah satu langkah untuk mencegah isu ini daripada berlaku adalah dengan mengambil bahagian dalam kempen yang memberi tumpuan kepada kesedaran terhadap bunuh diri. Sebagai contohnya, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia adalah hari kesedaran yang diadakan setiap tahun untuk membantu meningkatkan kesedaran kita mengenai topik bunuh diri dan biasanya mempunyai kempen yang menyumbang kepada isu ini. Kita boleh inisiatif untuk mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti yang diadakan pada Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia untuk mendapatkan lebih banyak ilmu mengenai bunuh diri seperti tanda-tanda seseorang itu hendak membunuh diri dan bagaimana untuk mencegahnya. Ini adalah langkah pertama yang baik dalam perjalanan kami untuk membantu menghalang seseorang daripada membunuh diri. Langkah yang kedua ialah berkongsi masalah dengan orang yang boleh dipercayai. Kita perlu mencari seseorang yang boleh dipercayai untuk meluahkan masalah yang telah kita hadapi. Ini kerana kita dapat berkomunikasi dan berkongsi masalah dengan ahli keluarga atau teman baik. Namun, kita tetap perlu bijak memilih orang yang paling dipercayai. Kita juga hendaklah berinteraksi dengan orang lain agar hidup kita tidak berseorangan. Ini kerana berseorangan juga boleh menimbulkan perasaan kemurungan yang boleh membawa kepada perasaan untuk membunuh diri. Walaupun orang yang mendengar tidak mampu membantu, sekurang-kurangnya luahan masalah itu dapat meringankan kekusutan yang bermain di minda sendiri. Semua insan memerlukan seseorang untuk menyokong dan mendorong supaya hidup lebih bermotivasi dan akan menghilangkan rasa rusing yang berada dalam fikiran. Oleh itu, kita perlu meluangkan masa dan berkongsi masalah bersama keluarga dan rakan-rakan pada masa ke lapangan. Langkah yang ketiga ialah mengawal emosikan diri. Masalah bunuh diri ini berlaku apabila seseorang itu mengalami masalah kemurungan disebabkan oleh persekitaran yang negatif. Kita perlu mempelajari kawalan emosikan diri dengan sentiasa berfikiran positif. Kita perlu meyakini bahawa cara kita berfikir amat mempengaruhi kesihatan diri, terutamanya kesihatan mental. Untuk memastikan kita memiliki kesihatan yang baik tanpa menghadapi tekanan, kita mestilah sentiasa berfikiran positif apabila berhadapan dengan situasi yang kritikal dan sukar. Apabila menerima pujian, kita jangan berbangga dengan pujian tersebut. Berkemungkinan pujian itu diberikan secara bersahaja atau jika tidak pun kita menerimanya sebagai satu penghargaan. Bagaimanapun, jika kritikan atau teguran pula yang diberikan, kita perlu menerimanya dengan minda yang terbuka dan menganggapnya sebagai kritikan yang membina. Di sebalik kritikan yang diterima itu, kita perlu melakukan muhasabah diri lalu membaiki segala kekurangan yang ada supaya kita tidak menerima kritikan yang sama pada waktu yang lain pula. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu pendekatan saintifik yang digunakan untuk mencapai objektif, matlamat dan penyelesaian kepada sesuatu masalah yang hendak dikaji. Metodologi kajian meliputi cara mendapatkan maklumat supaya dapat menghasilkan bukti untuk menyokong sesuatu kesimpulan. Metodologi kajian yang pengkaji gunakan adalah kualitatif, iaitu satu kaedah untuk mengumpul informasi dari laman web, rujukan buku-buku ilmiah, artikel, jurnal dan lain-lain yang mempunyai tafsiran, pandangan-pandangan para pihak berkepentingan dan fakta yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan.
Justru itu, hasil daripada informasi yang diperoleh daripada bahan-bahan tersebut dapat membantu pengkaji menguraikan maklumat berkenaan topik kajian dengan meneliti informasi dan fakta yang didapati secara lebih tepat. Metodologi kajian ini membolehkan kajian yang dijalankan oleh pengkaji menjadi lebih sistematik dan secara keseluruhannya sepanjang kajian ini dijalankan, perjalanan pengkaji tersusun menjurus ke arah mencapai objektif yang telah ditetapkan. Oleh hal yang demikian, melalui metodologi kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah sekunder, iaitu merupakan sumber data yang diperoleh pengkaji secara tidak langsung melalui media perantara serta rujukan. Setiap data yang telah didapati akan dikumpulkan untuk dianalisis secara deskriptif dan deduktif untuk mendapatkan jawapan daripada persoalan yang dikemukakan. Berdasarkan kajian ini, pengkaji juga menggunakan rujukan sumber internet bagi membantu mendapatkan maklumat yang lebih banyak dan meluas untuk kajian ini. Kemudahan jaringan internet yang baik juga dapat membantu pengkaji dalam menyempurnakan kajian ini. Oleh itu, pengkaji telah melayari laman sesawang berkaitan dengan tajuk yang dipilih oleh pengkaji bagi membantu pengkaji memperolehi pelbagai maklumat dengan cepat dan tepat agar dapat menyiapkan kajian yang dipilih mengikut masa yang telah ditetapkan. Segala maklumat yang didapati menerusi internet akan dikumpul untuk dimuat naik ke dalam penghasilan kerja. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Raudah. Kesimpulannya, hasil dapatan menunjukkan hanya segelintir rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan dan kefahaman terhadap niat bunuh diri. Kajian ini juga menunjukkan kebanyakan kes bunuh diri melibatkan golongan remaja. Secara umumnya, faktor yang dikenal pasti mempengaruhi remaja berfikir untuk bunuh diri adalah faktor tekanan luaran dan dalaman. Sebagai contoh, faktor tekanan persekitaran, faktor tekanan keluarga, faktor tekanan rakan sebaya dan faktor dalaman individu itu sendiri. Kajian ini turut menunjukkan kebanyakan remaja mempunyai jalan penyelesaian tersendiri apabila berhadapan dengan masalah yang menyebabkan mereka terfikir untuk berbunuh diri. Walau bagaimanapun, kes bunuh diri juga boleh berlaku dalam pelbagai generasi maupun tua atau muda. Kajian ini juga dapat digunakan untuk memahami niat bunuh diri dalam kalangan pelajar kolej khususnya dan kepada masyarakat umum. Kajian ini juga dapat memberikan kefahaman kepada pihak yang terlibat dalam perkembangan dan pertumbuhan pelajar kolej, khususnya kaunselor, pensyarah, ibu bapa dan masyarakat dalam memahami cubuan membunuh diri dalam kalangan pelajar kolej. Program pengesanan awal juga dapat diwujudkan agar bantuan dapat diberikan kepada pelajar yang dikenal pasti yang mempunyai risiko untuk membunuh diri sebagai jalan penyelesaian kepada permasalahan mereka. Dicadangkan agar kajian akan datang mengenai kefahaman dan pengetahuan niat bunuh diri ini dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan heterogeneous serta penggunaan statistik yang lebih tinggi supaya dapatannya nanti boleh digeneralisasikan pada populasi yang lebih besar. Hasil kajian ini juga dapat diharapkan memberi input tambahan kepada pelbagai pihak berkepentingan untuk memastikan rakyat Malaysia, khususnya generasi muda, tidak mempunyai niat untuk bunuh diri apabila berhadapan dengan masalah. Kes bunuh diri bukan merupakan satu perkara yang boleh dipandang enteng dan diambil mudah oleh semua pihak. Hal ini kerana ia melibatkan nyawa dan juga masa hadapan Malaysia. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan penting untuk membanteras kes bunuh diri dalam kalangan remaja di Malaysia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.